Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan tajuk kami, yaitu peranan individu muslim dalam mewujudkan masyarakat yang beradab. Baiklah, nama saya Ibi Farahani akan membentangkan pengenalan dan juga isi pertama. Baiklah, apakah maksud adab? Secara bahasa, pengertian adab adalah sebuah akhlak mulia dalam bentuk tingkah laku, tabiat, atau aturan yang didasarkan pada norma maupun agama. Adab berasal daripada bahasa Arab yang bererti pendidikan atau mendidik, manakala menurut bahasa Yunani, adab artinya kebiasaan atau etika. Pada intinya, adab adalah sebuah perilaku yang menunjukkan kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, akhlak untuk mendidik diri sendiri agar menjadi orang yang faham akan aturan dan bertanggung jawab. Seterusnya, definisi bagi masyarakat pula ialah masyarakat adalah sejumlah individu yang hidup bersama dalam suatu tempat tertentu, bergaul dalam jangka masa yang lama, sehingga menimbulkan kesadaran pada diri sendiri sebagai suatu kesatuan. Asal-usul pembentukan masyarakat bermula dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang sentiasa memerlukan orang lain ataupun memerlukan bantuan orang lain. Dari fitrah ini kemudian mereka berinteraksi antara satu sama lain dalam jangka waktu yang panjang sehingga menimbulkan hubungan sosial, maka tumbuhlah kesadaran akan kesatuan. Seterusnya, dalam kehidupan bermasyarakat, adab dan nilai-nilai murni perlu ada dalam diri setiap individu sebagai asas untuk hidup bermasyarakat, agar hubungan antara satu sama lain dapat berpanjangan dan mampu mewujudkan kerjasama yang baik dan toleransi dalam masyarakat. Tetapi, bagaimanakah seorang individu itu mewujudkan masyarakat yang beradab? Baiklah, untuk mewujudkan masyarakat yang beradab, komponen utama yang dititik beratkan ialah peranan individu muslim. Peranan individu muslim adalah sangat penting bagi mewujudkan masyarakat tersebut, yaitu masyarakat yang beradab, kerana ia perlu dimulakan oleh individu dan diikuti oleh individu-individu yang lain sehingga menjadi sebuah masyarakat. Setiap individu perlulah menunjukkan sikap yang baik dan bertoleransi dalam masyarakat. Kesan daripada sikap itu, orang sekeliling akan mencontohi tingkah laku individu itu. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu amatlah memainkan peranan yang penting, kerana setiap tindakan itu akan memberi impak dan kesan besar kepada orang lain. Baiklah, seterusnya ialah isi pertama, yaitu menerapkan nilai-nilai murni dalam diri sendiri. Untuk mewujudkan sesebuah masyarakat yang beradab, setiap individu haruslah melahirkan sifat tersebut dan menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka sendiri dahulu. Nilai-nilai murni seperti toleransi, tolong-menolong, bekerja sama adalah salah satu contoh amalan yang asas yang patut ada dalam diri setiap individu. Sikap ini bukan saja untuk keperluan apabila berseorangan, malah ianya juga memberikan kebaikan kepada setiap individu itu sendiri. Contohnya, nilai murni seperti bertolak ansur akan memudahkan setiap masyarakat seperti sebuah kumpulan. Apabila individu itu bersikap tolak ansur, ianya mudah menerima pendapat masing-masing dan bertukar ide antara satu sama lain, tanpa wujudnya pertengkaran ataupun pergaduhan. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya serahkan slide seterusnya kepada pembentang.
Saya Noridina Izzati akan menerangkan tentang bahagian isi kedua, ketiga dan keempat. Isi yang kedua ialah pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak haruslah diberi penekanan dari segi iman, akhlak dan amal yang harus kita terapkan dalam diri setiap umat Islam. Penekanan ilmu pendidikan selain yang disebut ini juga haruslah diambil berat kerana setiap ilmu amatlah memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang beradab, tak kiralah apa jua ilmu sekalipun. Al-Ghazali juga menekankan maksud pendidikan ialah menanam perangai baik dalam diri kanak-kanak agar mereka dapat bezakan sendiri mana yang baik dan buruk dalam setiap perkara itu. Individu Islam perlulah menerapkan ilmu pengetahuan pendidikan akhlak kerana ianya juga merupakan proses penerapan adab ke dalam diri seseorang manusia itu untuk mempelajari kesopanan dan kesantunan terhadap sesama umat Islam. Contohnya adalah individu Islam mempelajari subjek pendidikan sivik di sekolah rendah atau sekolah menengah. Ianya bukan sahaja bertujuan untuk belajar subjek itu semata-mata tapi untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka. Contoh seperti adab terhadap orang tua, adab terhadap ibu bapa dan masyarakat. Keberkesanan setiap pendidikan itu dapat diukur apabila pelajar itu sendiri praktikkan apa yang telah diajar itu dalam aktiviti seharian mereka. Isi yang ketiga ialah mempelajari dan mendalami agama Islam. Belajar tentang isi ayat Al-Quran dan As-Sunnah dengan mendalami setiap ayat dan maknanya tersendiri akan mendorong kepada kekukuhan akidah dan rohani setiap individu itu kerana ianya merupakan teras Islam yang utama. Hal ini akan membentuk setiap individu Islam itu untuk menjadi lebih baik kerana mereka sendiri dapat bezakan antara yang baik dan buruk dalam setiap perkara yang berlaku. Jadi mempelajari ilmu agama bukan sahaja untuk manfaat diri sendiri, malah ianya juga dapat dikongsikan kepada masyarakat sesama Islam dengan bertukar-tukar ilmu atau pendapat dalam kehidupan sehari. Sejurus dapat membentuk keharmonian dalam sesebuah masyarakat itu. Contohnya, seseorang yang praktikan ilmu agama yang telah dipelajari oleh mereka dalam kehidupan seharian semestinya akan menjadi lebih beradab, malah mereka akan mengeluarkan kata-kata yang baik dan sopan sahaja daripada mulutnya apabila bercakap dengan orang lain. Yang keempat ialah bermusyawarah dengan mengadakan mesyuarat sesama masyarakat atau jiran tetangga supaya dapat mudahkan semua pihak untuk berkongsi idea atau untuk menyuarakan pendapat mereka. Semua pihak dapat menyuarakan ketidakpuasan hati atau kehendak mereka antara satu sama lain sejurus boleh elakkan sesetengah pihak itu daripada dirugikan atau tertindas. Musyawarah bukan sahaja bantu untuk mencapai kata sepakat dalam menyelesaikan sesuatu perkara, bahkan boleh mewujudkan suasana harmoni dan bahagia dalam sesuatu masyarakat itu. Contohnya, mengadakan mesyuarat setiap minggu di kawasan kejiranan di sekitar kawasan perumahan untuk berbincang tentang hal-hal atau isu yang patut diselesaikan dengan kata sepakat ramai. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Ashira. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan Irdina sebentar tadi, yaitu isi 5, menghormati satu sama lain. Seperti yang kita tahu, sikap menghormati orang lain ini wajib digalakkan dalam setiap individu muslim. Dan sikap menghormati ini bukanlah dikhususkan kepada sesetengah golongan sahaja, seperti warga tua dan sebagainya, tetapi ianya juga merujuk kepada seluruh umat manusia. Kewujudan diskriminasi kerana perbezaan warna kulit, bahasa, negara dan agama haruslah dielakkan kerana ianya boleh menyebabkan permusuhan dalam sesebuah masyarakat itu sendiri. Dan individu itu sendiri haruslah melayani setiap orang itu dengan sama rata, tanpa memandang rendah akan mereka. Sikap hormat menghormati ini juga bukan saja melalui perlakuan dan perbuatan,
Bahkan ianya juga dari segi percakapan, yaitu bercakap baik dan mengeluarkan perkataan baik kepada satu sama lain tanpa berkata kasar merupakan salah satu tanda hormat. Dan dengan itu, pergaduhan dan sifat dengki antara setiap masyarakat dapat dihindari bermula daripada sikap hormat menghormati itu sendiri. Seterusnya ialah isi 6, yaitu bertanggung jawab dalam setiap perkara yang dilakukan. Maksud bertanggung jawab itu sendiri ialah kewajipan yang harus dipikul oleh seseorang tersebut. Sikap bertanggung jawab itu adalah sesuatu kebiasaan yang sering digalas oleh masyarakat. Individu Muslim ini sendiri haruslah bertanggung jawab atas tugasan, kerja, bahkan masalah yang dilakukan oleh mereka sendiri. Ini juga ditujukan kepada golongan pemimpin yang harus menunjukkan sikap dan imej yang baik kepada masyarakat dengan melakukan pekerjaan beliau dengan baik, supaya ianya dapat dijadikan contoh kepada masyarakat umum. Sejurus rata-rata daripada mereka akan mengambil serius akan kewajipan mereka. Sebagai contoh, menjaga imej negara adalah merupakan salah satu tanggung jawab rakyat itu. Dengan menjaga imej negara ini, ianya dapat mengurangkan kadar jenayah yang ada dan menaikkan imej negara sebagai sebuah negara yang sentiasa aman dan menghormati sesama masyarakat. Seterusnya kita beralih kepada cadangan. Di sini kita ada 5 cadangan. Dan yang pertama adalah sebagai seorang individu yang bertanggung jawab, kita seharusnya menunjukkan teladan yang baik agar sesiapa yang melihat dapat mencontohi dan menilai sesuatu perkara tersebut. Kita juga seharusnya menjadi individu yang mengamalkan sikap hormat menghormati itu sendiri tanpa mengira umur ataupun darjat seseorang tersebut. Seterusnya saya serahkan kepada Milna untuk menyambung pembentangan ini. Nama saya Nur Milna Marlini binti Roslan. Saya akan menerangkan tentang cadangan kedua, ketiga dan keempat. Badan yang bertanggungjawab seharusnya menekankan dan mengambil serius tentang kepentingan adab ini dalam membentuk masyarakat yang harmoni, yang seharusnya dijaga dan diperkuatkuasakan tanpa mengira agama, bangsa maupun jawatan. Tidak lebih daripada itu juga, yang memainkan peranan penting ialah usaha ibu bapa dalam mendidik anak-anak sejak azali lagi. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebunya. Seterusnya, bagi pihak stesen penyiaran, haruslah menyiarkan rancangan keagamaan seperti yang ditayangkan di Astro Oasis dan TV Al-Hijrah yang memfokuskan program-program pendidikan dan dokumentari yang berunsurkan Islam. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang terakhir. Assalamualaikum, nama saya Nur Syarika Eliana. Cadangan yang terakhir ialah akhir sekali ialah pihak sekolah perlu meluaskan skop pembelajaran mengenai adab bukan sahaja melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam, malah melalui pendidikan sivik, kurikulum dan juga ceramah ringkas setiap kali perhimpunan diadakan. Kesimpulannya, peranan individu Muslim dalam mewujudkan masyarakat beradab adalah amat penting, yaitu dengan menunjukkan sikap peradaban yang baik agar dapat dicontohi oleh masyarakat. Seterusnya, menanam nilai-nilai murni dalam diri agar dapat menghindari pergaduhan atau pertengkaran. Di samping itu, menggunakan pendidikan akhlak. Hal ini kerana pendidikan akhlak merupakan proses penerapan adab dalam diri seseorang. Dalam pada itu, mempelajari dan mendalami ilmu agama juga penting agar sentiasa melakukan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Melalui peradaban, terdapat pelbagai kebaikan yang diperoleh seperti sikap tolong-menolong yang perlu diterapkan dalam diri setiap individu. Kebaikan lain ialah seperti bertanggung jawab. Apabila wujudnya sikap bertanggung jawab, segala amanah yang diberi akan dilakukan dengan ikhlas. Hal ini jelas menunjukkan betapa pentingnya peradaban bagi setiap individu Muslim.